Okey, graf gerakan. Graf gerakan. Hari ini kita akan masuk topik ni. Dia ada dua jenis graf. Dua jenis graf. Yang pertama, hari ini saya akan tumpukan satu graf dulu, iaitu kita panggil dia graf jarak. Jarak masa. Jarak masa. Okey. Jarak biasanya dalam topik ni, dia jarak dia mesti dalam bentuk kilometer. Kalau kilometer, lawan dia masa dia dalam jam. Kalau soalan dia bagi minit, kamu kena tengok, kena adjust. Dia sepatutnya kilometer jam. Kalau bagi minit, kita kena tukarkan minit kepada unit jam. Okey. Asas dia macam ni, simple je asas dia. Saya bagi simple, tarik ni. Ni macam soalan kita tu, lebih kurang, tapi ini nota dulu. Jadi contoh kat sini saya bagi sini 2, sini 4, sini 5 kan. Okey. 100 250 macam tu Okey. Ni contoh macam ni lah. Dalam graf gerakan ni, kalau kamu tengok dia punya pergerakan kat sini, graf ni ada 1, 2, 3. Ada 3 graf kat sini. Okey. Graf yang pertama ni, kalau dia naik ni, kita panggil dia berlaku ada kelajuan kat sini. Berlaku ada kelajuan. Laju dia kat sini ada laju. Sebab formula untuk graf jarak, dia boleh melibatkan dengan laju apabila formula kita gunakan laju sama dengan jarak bahagi masa. Okay, ini laju kan. Kadang-kadang dia tak tanya laju. Dia bagi apa? Dia bagi yang ni. Yang ini akan selalu ditanya sekarang ni. Kita panggil dia kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak ni samalah dengan laju. Laju, tak ada masalah. Kan? Cuma macam mana nak kira dia? Kalau nak kira dia, biasanya saya dalam formula kita sebenarnya dia adalah pasal kecerunan. Kan? Tapi kalau kecerunan panjanglah cerita dia. Kamu kena ada 2 koordinat, kena pakai formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini kecerunan. Tapi saya ubah untuk lagi mudahkan kamu cerita dia. Kalau kamu nampak cerita dia pasal kadar perubahan jarak, kamu hanya perlu cari segitiga. Cari je segitiga kat mana, buat segitiga. Dia punya kadar perubahan jarak ataupun laju ni adalah sama juga dengan ni A ni atas, ni B bawah. Formula dia A per dengan B. Macam tu je. A per dengan B. Okey. Cuma kat sini laju dia ada, kita ambil laju positif, laju negatif lah. Kan? Itu kalau dia naik, ini positif. Kalau dia turun, ini negatif. Okey. Kat ini kalau dia mendatar je, yang ini kita panggil dia laju tak ada, kosong, maksudnya dia berhenti. Berhenti. Ini nota-nota lebih kurang cerita pasal graf jarak. Okey. Dan yang kedua dalam topik ni, dia ada tanya satu benda yang lebih kurang juga cerita dia, iaitu nama dia purata laju. Purata laju sama dengan jumlah jarak per dengan jumlah masa. Itu lebih kurang. Dalam topik ni je simple. Jadi, kalau kamu tengok graf yang saya bagi asal ni, ini dia bergerak. Dia bergerak dengan laju tertentu. Ini bergerak. Bergerak. Kat sini dia mendatar je, dia berhenti. Berhenti. Yang ini dia bergerak balik. Dia bergerak kan. Okay. Bila dia bergerak, dia mesti ada laju. Kita tengok laju dia berapa kat sini. Laju dia tengok 100. Segitiga dia. Sini 100. Bawah 2. Jadi dia punya laju dia adalah 100 per 2. 50 km sejam sini. Kemudian dia berhenti. Kan? Berhenti. Kemudian dia bergerak balik. Okey, laju kawasan ni macam mana? Kita buat segitiga juga. Segitiga nampak. Bila kita buat segitiga, berapa jarak dia? Jarak dia kena tolak lah. 250 tolak 100.
Yang tinggal 150. Berapa dia punya masa dia? Tolak juga. 5 tolak 4, 1. Jadi laju kat kawasan ni adalah sama dengan 150/1 sama dengan 150 km sejam. Kelajuan dia kan. Okey. Ini cerita dia pasal laju. Boleh faham lebih kurang Okey. Purata laju. Purata laju dia ambil semua. Purata laju dia ambil semua. Jumlah jarak. Mana jarak? Dia mula dekat kosong, dia habis dekat 250. Jadi maksudnya jumlah jarak dia adalah 250. Okey. Jumlah masa macam mana? Dia mula dekat kosong, dia habis dekat 5. Bahagi 5. Jadi jawapan kita untuk jumlah purata laju adalah 50 km sejam. Okey. Ini dalam bahagian pertama, graf jarak masa yang biasa dia akan tanya kamu, inilah cerita dia. Iaitu yang pertama, pergerakan, sama ada dia bergerak, berhenti atau bergerak. Bila dia bergerak maksudnya dia ada laju tertentu. Dia ada laju tertentu yang kita boleh kira dengan menggunakan apa? Petua segitiga. Petua segitiga. Okey. Dekat yang mendatar ni dia berhenti. Tempat dia berhenti. Kadang-kadang tempat berhenti pun dia tanya dekat berapa jarak dia. Sini jarak dia. Berapa masa dia. Kita ambil masa kat bawah. Tolak. Dia simple je. Okey. Ini untuk graf jarak masa. Lebih kurang dia punya ulang kaji sikit. Nanti bila kita buat soalan kamu akan nampak lebih lagi kan. Okey, ada soalan setakat ni? Boleh? Boleh. Cikgu. Ya. Kalau dia tanya kadar perubahan jarak dekat bahagian yang mendatar tu, kosong lah jawapan dia. Kosong. Maksudnya dia tak ada perubahan. Sebab jarak dia duduk dekat 100 dia je, tak bergerak. Sebab tu kita panggil dia berhenti. Tidak berlaku kadar perubahan jarak. Boleh Okey. Kita try tengok soalan Tengok soalan kita nampak lagi. Kita tengok soalan yang pertama ni boleh nampak Okey. Tengok. Simple je, soalan objektif dulu. Nanti kita buat kertas dua. Soalan objektif yang pertama, kamu tengok kat sini, rajah berikut menunjukkan graf jarak masa bagi sebuah teksi dalam tempoh 2.5 jam. Graf jarak masa. Okey, cek unit dulu. Kilometer, jam, cantik, tak ada masalah. Dia masalah kalau ada minit. Minit kacau. Kita kena tukar Hitung laju teksi dalam 30 minit terakhir. Nampak? Bila dia kata terakhir ke atau tak awal atau yang pertama, dia sebenarnya laju dia bila dia cerita tanya laju, saya ajar kamu laju mesti ada pergerakan ni laju. Sama ada segitiga yang pertama ni, ini segitiga pertama ataupun segitiga yang terakhir. Itu dia cerita dia. Ada dua je segitiga. Kalau yang pertama yang ini. Kalau yang terakhir yang ini. Soalan tanya yang mana? Yang terakhir. Yang ni segitiga dia. Kita ambil. Jadi nak cari apa? Laju. Apa formula kita? Atas bahagi bawah. Berapa atas kita? Kita kena tolak lah. 120 tolak 70 dapat 50 kat sini. Okey. Bawah ni pun sama. Kena tolak juga. 2.5 tolak 2. 2.5 tolak 2 senang 0.5. Macam tu. Kemudian terus kita boleh buat laju kita. Jadi laju sama dengan atas 50 per dengan 0.5 tekan kalkulator, kamu akan dapatlah 100. Jawapan kita di 100 km sejam. Okey, boleh? Ada soalan? Tanya satu-satu dulu, bagi lepas. Okey Okey, nombor 2 kan? Lebih kurang soalan dia tengok. Nombor 2, apa dia tanya? Rajah berikut menunjukkan graf jarak masa bagi sebuah lori dalam tempoh 30 saat. Hitung laju purata. Laju purata dengan purata laju lah tadi. Sama benda yang sama lah. Dia nak laju purata. Laju purata. Sama dengan formula kita apa? Jumlah jarak. Bahagi dengan jumlah masa. Berapa jumlah jarak? Jumlah jarak kita kena kira tengok. Untuk garisan ni, dia bergerak sejauh 120 tolak 60. Jadi kat sini dia bergerak sejauh 60. Yang ini dia berhenti, tak ada gerakan. Yang ini pula daripada 120 sampai ke kosong.
Maksudnya jarak yang dia lalui adalah 120. Jadi jumlah jarak adalah kita campur kedua-dua ni. Nampak? Kita campur kedua-dua ni adalah 180. Itu jumlah jarak dia. Okay. Bahagi dengan jumlah masa dia pula daripada kosong mula habis 30 saat. 30. Jadi jawapan kita kat sini kita akan dapat 6 meter sesaat. Ini meter dengan saat. Tengok unit dia. Meter dengan saat. Kalau kilometer dengan jam. Okey. Jawapan kita C. Boleh? Boleh faham? Boleh. Okey. Simple je. Objektif boleh sekolah topik ni. Nombor 3. Nombor 3. Tengok. Boleh bagi. Rajah berikut menunjukkan graf laju masa bagi sebuah bas dalam tempoh 18 saat. Ini laju. Okey. Graf laju. Sekejap. Graf laju saya tak ajar lagi. Sekejap lagi kita buat. Kita pergi dekat soalan kertas 2 pula. Jarak. Kita buat jarak dulu. Okey, jarak dulu kan. Graf jarak masa, soalan subjektif pula. Tengok atas dia. Rajah berikut menunjukkan dua graf jarak masa. Graf OBD mewakili lori. Okey, mana lori? OBD. Ni. Warna ungu ni lori. Lori. Kemudian dia kata dan graf ABC mewakili perjalanan sebuah kereta. Kan? ABC ni kereta. Okey, ni kereta kan. Merah kereta. Okey. Hitung laju purata lori itu bagi keseluruhan perjalanan. Bagi keseluruhan perjalanan, laju purata bagi lori itu. Ini senanglah. Laju purata. A. Laju purata sama dengan jumlah jarak per dengan jumlah masa. Untuk lori warna ungu. Jadi berapa jarak dia? Dia mula kat kosong, dia habis dekat 300. Dia habis terus. Dia sambung. Dia tak ada berhenti. Dia sambung terus. Habis dekat 300. Jadi 300 meter kan. Okey. Masa dia pula, mula kat kosong, dia habis dekat 16. 16 saat. Jadi dapat siap tu lah jawapan. Ambil kalkulator, tekan siap. 300 bahagi 16. Itu saja. Dapat jawapan 18.75 meter saat negatif 1. Kalau kamu keliru tentang unit, tinggal je unit. Tak letak kan. Ini unit boleh tinggal. Okey. Yang kedua, apa dia minta soalan? Buka Dia minta kat sini, laju dalam meter saat kereta itu bagi keseluruhan perjalanan. Kereta pula, laju. Bagi keseluruhan perjalanan dari Q ke P. Ini Q ke P lah cerita dia. Sebab lori pergi P ke Q. Jadi kereta patah balik Q ke P. Jadi untuk B, laju dia sama dengan jarak dia 300. Kemudian masa dia 10. Dapat jawapan 30 meter sesaat. Laju lagi kereta ni berbanding lori kan. Okey, C pula jarak dalam meter dari Q lori dan kereta bertemu. Okey, dari Q tadi kita tengok ni kan, kita kena faham cerita dia. P ke Q, siapa P ke Q? Lori dari P ke Q. Lori dari P ke Q maksudnya lori ni, ini P tempat dia, nama tempat dia. Dia pergi sampai Q sini, ujung ni ini Q. Okay, sekarang soalan nak apa? Soalan nak jarak dalam meter dari Q. Apabila lori dan kereta bertemu. Bertemu kat mana sini?
Sini tempat dia bertemu. Dia bersilang tu bertemu lah cerita dia. Okey, kat mana dia bertemu? Dekat 60. Dia nak jarak siapa? Jarak Q. Dari Q. Jadi jarak ni kita nak cari. Itu. Ini jawapan kita simple je sebenarnya. C ni. Jarak sama dengan 300 tolak dengan 60. Siap. 60 dapat 240 meter. Okey. Tapi kalau soalan dia tanya jarak dari P, 60 je. Dari P 60 aja. Tapi dari Q 240 meter. Okey, ini kertas 2 ni. Kertas 2 biasanya dalam 6 markah lah macam tu. Kan? Okey. Boleh faham ni? Mula-mula? Boleh faham. Boleh Okey. Kalau boleh kita terus masukkan masukkan pula. Kita terus masuk soalan nombor 2 pula kan. Okey, nombor 2. Tarik sekejap ni. Okey, soalan nombor 2 kita tengok dah, kita baca soalan dulu. Rajah berikut menunjukkan dua graf jarak masa. Graf OBC mewakili zarah M. Lebih kurang macam lori kereta tadi. Kan? OBC. OBC sini. OB terus pergi C. Ini zarah M. Okey. PBR zarah N. Ini N punya. Dalam tempoh 8 saat. 8 saat. Unit meter saat. Okey, apa soalan dia sebelah? Soalan dia pusing. Okey, soalan dia. Beza jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah M dan zarah N dalam tempoh 8 saat. Beza jarak dalam meter untuk zarah M dan zarah N. Kita tengok graf balik. Okey. Simple je sebenarnya. Tengok. Mana jarak? Jarak sini. Okey. Kalau M berapa jarak dia? 24. Jadi soalan nak beza. Beza maksudnya kena tolak. M dia lalu sebanyak 24 meter. N pula dia telah lalui sebanyak apa? Jangan ambil 16 salah. Kita tengok. Mula dia dekat 4. Habis dekat 16. Tengok betul-betul. Jadi dia adalah 16 tolak 4. Jadi kita akan dapat sini 12. Jadi beza jarak dia. Beza jarak kedua-duanya adalah sama dengan 24 tolak dengan 12. Tu dapat jawapan kita adalah 12 meter. Ini kita panggil dia beza jarak. Boleh? Okey. Cikgu. Ya. Kenapa yang N tu 16 tolak 4? 16 tolak 4. Okey, kejap. Tengok ni. Tengok graf dia. N ni, dia mula dekat 4. Nampak? Dia mula dekat 4. Dia habis dekat 16. Sebab tu kita nak ambil jarak dia, kita kena ambil 16 tolak dengan 4. Dia habis kat mana, tolak mula dia kat mana. Sebab dia bukan mula kat kosong. Boleh? Okay? Boleh. Tengok soalan yang B dia beritahu apa? Laju zarah N. Kan? Laju zarah N. Okey, jom. Laju zarah N. Soalan B dia minta laju zarah N. Okey. Apa formula untuk laju? Laju tadi sebab kita segitiga. Zarah N. Zarah N, tengok zarah N ni. Ni segitiga dia ni. Kalau nak tengok formula pun tak apa, jarak bagi masa. Okey. Sama dengan, kita ambil kat situ. Berapa jarak dia tadi? Kita dah kira jarak untuk N adalah 12. Ni kan, 12. Masa dia 8. Siaplah, dapatlah laju zarah N. Ambil kalkulator, kamu bahagi je. 12 bahagi dengan 8. Okey, kamu terus dapat jawapan 1.5 meter saat negatif 1. Macam tu. Boleh Ini sebab laju, simple je. Buat segitiga boleh. Nak pakai formula boleh. Ni jarak bahagi masa. Sama. Cerita dia. Okey. Soalan ketiga dia minta apa kat sini?
Soalan ketiga dia minta masa yang diambil oleh zarah M untuk bertemu N. Ni kena baca betul-betul soalan dia. M bertemu N. Kan? Okey. Masa untuk M bertemu N. M bertemu N. Macam mana M bertemu N? Kita tengok. Kat mana dia bertemu? Tempat bersilang. Nampak? Berapa masa dia? Nah, ini masa. 2/2/3 saat. 2/2/3 saat. Nampak? Ini jawapan kita ambil terus ni. 2/2/3 saat. Soalan dia minta apa? Masa. Masa yang diambil oleh zarah M untuk bertemu zarah N. Ini soalan simple je sebenarnya. Cuma kadang-kadang ada dia nak ambil kat mana masa dia sangkut itu. Bertemu kat mana? Senang sebab garisan ni dua-dua ni perjalanan. Kat mana dia bersilang itulah tempat dia bertemu. Okey? Macam tu lebih kurang. Untuk soalan nombor 2, nombor 3 pula tengok Nombor 3 dia kecil sikit, saya share nombor 3 sebab tak nampak sangat Nombor 3. Okey. Ini nampak clear sikit lah. Ini soalan nombor 3. Okay. Jom. Baik. Baik. Okey, kita tengok gambar dia lebih kurang. Nombor 3. Saya lukis semula lah kalau macam ni. Senang nak cerita kamu. Ni. The graph tu ada straight. Dia naik. Dia berhenti. Dia terus jalan. Satu lagi dia cross terus sini je. Macam tu. Okey, yang ini sama tinggi dia. Di sini. Tempat bertemu ni. Kita dah tahu dah poin-poin dia sebenarnya. Ni. Sini. Okey. J. K. 120. 65. Unit dia. Yang ni kena jaga nampak. Ni saya nak bagi tahu ni. Minit. Ni bahaya. Cukup bahaya minit ni. Salah kira saja. Jarak kilometer. Jarak kilometer. Jadi kat sini 120, 80, 50, 40. P 48, 60. Okey. Ini ada Q, R, S. Okey, jom kita tengok. Rajah berikut menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah bas dan sebuah teksi. Siapa bas ni? Graf PQRS mewakili perjalanan bas. Dan PQRS mewakili perjalanan bas. Bas dia berhenti dekat RNR ni. Daripada mana? Dari bandar A. Ini bandar A. Dari bandar A ke bandar B. Jangan tulis sini B. B dekat tempat jarak tulis. Tempat jarak tu B. Tengok tempat dia, tempat jarak. Ini bandar B. Graf JK mewakili perjalanan teksi itu dari B nampak? JK. Dari B ke A. Sebab tu sini A, sini B.
Bas itu bertolak dari bandar A dan teksi bertolak bandar B pada masa yang sama dan bergerak sepanjang jalan yang sama. Jalan yang sama maksudnya dia pergi balik, jalan kita kan ada 2 hala lebih kurang. Yang paling seorang akan pergi ke arah ni, seorang lagi akan bergerak. Ini dari bandar A, ini dari bandar B. Itu perjalanan jalan. Okey. Jika perjalanan bas dan teksi itu bermula pukul 8. Okey, kita letak itu. Kalau dia mula pukul 8, maksudnya jam kat sini adalah pukul 8.00. Sistem 24 jam kamu kena letak kosong kat depan. Dia mesti 4 nombor. Sistem tulis dia mesti 4 nombor kan. Nyatakan masa apabila kedua-dua kenderaan itu bertemu. Nyata apabila kedua-dua kenderaan itu bertemu. Jadi kat sini dia bertemu. Pukul berapa? Kalau sini pukul 8, ini 40 minit. Maksudnya dia bertemu dekat pukul 8.40. Itu jawapan kita A. Simple je. Kan? Okey, jadinya nyatakan masa je. Jawapan kita adalah 08.40. Siap. Macam tu je cukup. Tulis tu ni betul lah. Tulis ni je. Satu markah. Okey. B, hitung laju bas itu dalam 50 minit pertama. Ingat laju segitiga. Laju biasanya saya ajar kamu adalah segitiga. Bas itu yang pertama ke tak akhir? Ni yang pertama, ni tak akhir. Yang pertama kita ambil segitiga yang pertama. Keluarkan boleh. Keluarkan. Sini. Keluarkan segitiga dia. Okey. Tinggi dia 60. Bawah dia 50 minit. Kena ingat. 50 minit. 50 minit maksudnya kamu kena tulis 50/60. Kenapa per 60? Yang ini cara kita nak tukarkan minit kepada jam. Minit kepada jam kena per 60. Ya. Jadi laju sama dengan 60/50/60. Letak dalam kurungan. Tekan kalkulator. Jadi kalkulator boleh kita buat 60 bahagi. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu tekan macam ni kan. 60 tekan bahagi 50/60. Tekan macam tu. Jadi kita akan dapat laju kita 72 km sejam. Bila dapat jawapan kamu, kamu tengok logik tak? Siapa yang ni bergerak? Yang bergerak kereta. Bolehkah kereta bergerak cantik 72 km sejam? Cantik lah. Kalau salah kira, contohlah kesalahan pelajar, dia salah kira. Dia tak bahagi dengan 50. Dia terus tekan 60/50. Tekan kalkulator terus. 60 per dengan 50. Dia tekan kalkulator. Dapat 1.2. Lepas tu dia tulis jawapan selamba je. 1.2 km sejam. Ini slow sangat. Tak logik. Kelajuan ni mana ada. 1.2 km sejam lah. Slow sangat. Jalan kaki laju lagi ni. Kan? Ini kereta bergerak. Kita kena logik kereta kita lah. Macam mana? Ni kereta ni laju juga dia bawa. Purata dia 72 km sejam. Kawasan ni je. Laju dia pecut. Okay. B dan C, purata laju teksi. Teksi, purata laju. Purata laju teksi sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Berapa jumlah jarak teksi? 120/0. Maksudnya 120. Masa kita teksi 65. Sama juga purata laju. Kena letak 65/60. Baru tekan kalkulator. 120 tekan bahagi. Tekan macam ni Tekan bahagi 65/60. Mau kita dapat jawapan 110.77 km sejam. Kalau macam ni tak kena sama lagi. Walaupun dia dah lebih sikit tak rasa. Kan? Okey, itu kita panggil dia laju purata teksi.
Ni soalan dia akan tanya macam ni ya. Dia tanya apa? Pasal apa? Pasal berhenti, bertemu, kan? Kemudian laju. Kadang-kadang dia tanya jarak. Dia pusing-pusing situ je soalan dia. Dan agak soalan-soalan dia agak mudah lah untuk topik ni. Boleh ke? Dia faham? Boleh. Boleh. Saya terus kita pergi dekat soalan nombor 4. Nombor 4 dia lain sikit ni. 4 kan? Okey. Nombor 4. Nombor 4 dia ada bagi maklumat kat situ. Simple je maklumat dia. Dia kata apa maklumat dia? Zulkifli memandu kereta sejauh 150 km kan, Butterworth ke Ipoh. Okey, Butterworth ke Ipoh. Kalau kamu tengok dia ada ruang jawapan. Sekejap saya tunjuk ruang jawapan dia. Oh, dia kecil, dia kembang lah. Tak dapat nak baca. Yang saya besarkan. Kadang-kadang file ni kalau kita hantar pakai WhatsApp dia akan kurangkan dia punya kualiti dia. Kan? Okey. Ini rajah berikut menunjukkan graf jarak masa. Okey. Yang tadi lain kejap lagi kita patah balik dekat maklumat tadi. Saya lukis ni dulu. Tengok. Dia bagi kat situ. Jarak kilometer. Okey. Kemudian yang ni dia turun. Lepas tu ada putus-putus. Itu je dia bagi. Sini M. Sini 45. Lepas tu ada sini N. Sini 120. Kemudian masa dia dalam minit. Masa dalam minit. Okey. Soalan dia, nyatakan nilai M dan nilai A. Nyatakan nilai M dan nilai A. Okey. M dan N. Datang R pula saya ni kan. Okey. M dan juga nilai N. Jadi kita tengok dekat perjalanan dia. Nak dapat ni, kita kena lengkapkan gambar rajah. Kalau lengkap gambar rajah, dapat terus cerita dia. Okey. Kita tengok tadi cerita dia, perjalanan dia macam mana. 4. Tengok. Zulkifli memandu kereta sejauh 150 km. Dah ada ke tadi? Oh, ada, saya tak boleh. Saya tengok. Kenapa pelik tak kan? Ada. 150. 8 pagi memulakan perjalanan. Sini. 8 pagi. Kita tulis 0800. 8 pagi bermula perjalanan. Kemudian 8.45 maksudnya selepas 45 minit. Kan? Sarapan pagi direhat dan R&R. Selepas memandu 70 km. Maksudnya jarak dia nak sampai sini adalah sejauh 70 km. Dia bukan pada bawah. Sebab dia mula kat sini. Tu kena ingat. Dia mula kat sini. Nampak? Bila dia mula kat atas, dia bergerak sejauh mana? 70 km. Jadi macam mana? 150 dia turun. Turun maksudnya tolak. 150 tolak 70. Jadi dekat M ni adalah apa? M 80. Dapat 80 kan? 80. Dia buat apa? Dia berehat. Berehat maksudnya apa? Dia berhenti kereta, tak bergerak kereta tu. Okey. Berapa lama? Tengok dia kata 8.45 sampai 9.15. Kan? Kemudian menurut perjalanan. Maksudnya sampai sini N ni. N ni dia berehat sampai 9.15. Jadi macam mana kita nak kira minit dia? Okey. Yang ni kita letak. Ini 0845. Okey. Untuk ni 9.15. 0915.
0.915. Cara nak kira dia, kamu ambil kalkulator kamu, ada kalkulator, kamu ambil kalkulator kamu try. Okey. 0915 ni kita tulis sebagai ni. 9 jam 15 minit. Tak nampak lah. Sekejap. Okey. Ni. Kalau nak kira jam, simple je. Kira jam, kamu ambil terus ni 9.15, 9 ni. Yang bulat ni, sudut degree ni. 9.15. Maksudnya pukul 9.15. Tolak dengan pukul apa? 8.45. 8.45. Dia terus bagi jawapan kat kita situ. Dapat jawapan nampak? 30 minit. Jawapan kita terus 30 minit. Okey. Boleh 30 minit. Jadi kalau sini 45, sini tambah 30. Jadi N kita adalah apa? 75. Dapat dia. Boleh Kemudian dia kata meneruskan perjalanan 80 km lagi. Betul tak 80? Betul. Dia bagi jawapan saja 80 ke bawah. 80. Teruskan perjalanan sampai ke rumah. Sampailah ke 120 tu. Kau apa sampai? Pukul 10 pagi. Siap gambar rajah kita. Bila siap gambar rajah, baru boleh kamu tengok soalan dia tadi. Apa dia tanya? Ini nombor lain. Okey. Dia kata apa? Nyatakan nilai M dan nilai N. A1. A1 nilai M adalah sama dengan 80. Okey. Nilai N pula adalah sama dengan, boleh kira 75. Okay. B dia minta apa? B dia minta laju purata. Laju purata dah senang lah. Laju purata sama dengan jumlah jarak. Jarak keseluruhan berapa? 150 mula habis dekat kosong. Ini maksudnya 150. Bahagi dengan jarak. Jarak pula. Masa. Masa dia adalah kat sini kalau kamu tengok 120 minit. 120 minit. Maksudnya 2 jam lah. Tapi tulis kat 120 tukar kepada jam per 60. Kamu tekan kalkulator, dapatlah dia punya laju. Okey. Dapat laju dia 75 kilometer sejam. Macam tu. Okey. Ada soalan? Soalan ni. Tak ada. Ada. Tanya. Tak apa. Yang ada soalan tanya je. Cikgu. Ya. Boleh terangkan macam mana N tu boleh dapat 75? Oh, N dapat 75. Okey. Kan? Yang bawah ni kamu faham tak ni? 845 9 suku ni faham tak? Faham. Faham Okey, jadi kita akan kira masa tadi. Masa kita kira masa, kan saya pakai kalkulator tu, kita kira tadi 9 15 tolak dengan 8.45, dia bagi, kalkulator bagi sama dengan 30 minit. Ingat gini? Boleh? Boleh. Tolak
Jadi maksudnya kat sini dia punya panjang dia adalah 30. Dia punya ni. Okey. Jadi maksudnya kalau sini 45 ke kanan tambah dengan 30 dapatlah 75. Nak tanda kat situ. Dapat. Boleh, boleh. Boleh. Boleh okey. Ini simple kalau dia tanya macam ni. Kalau soalan macam ni sebenarnya dia nak kamu isi, lengkapkan, lepas tu dia tanya benda yang sama jarak, masa, laju. Dia pusing-pusing macam tu. Okey. Tengok ni soalan contoh soalan SPM. Soalan SPM pernah keluar macam ni. Tapi bukan ayat yang sebenar. Ni clone Clone maksudnya dia ubah sesuai sikit. Kalau SPM dia orang lain. Cerita dia, nama dia orang lain. Dia bukan Aminah semua ni. Dia nama orang lain. Tapi lebih kuranglah cerita dia. Macam inilah soalan SPM. Pernah jumpa. Saya pernah tengok. Kalau kamu tengok soalan pasir, kamu akan jumpa soalan macam ni. Tengok dia punya gambar rajah dia. Gambar rajah dia. Nah, dah bersilang-silang. Bersilang-silang kat situ. Tengok yang pertama, soalan nombor 5. Clone SPM. Dulu dia bagi clone, sekarang dia tukar nama. Dia pakai canggih sikit namanya. Simulasi. Simulasi. Jarak, meter, kemudian masa. Dia bagi kat situ. Mana mouse saya? Saat. Okey. Rajah berikut menunjukkan graf jarak masa bagi Aminah, Sheila dan Janice dalam acara larian 200 meter. Okey. Dia bagi mula-mula siapa? OPQR. OPQR tu Aminah. Saya ambil Aminah dulu kan. OPQR. Okey. OPQR. Kat sini 40. Kat sini 36. Dekat P tu 18. Sini 100. Atas sekali dah sampailah 200. Sebab dia lari 200 meter. Okey. Kemudian OM. Sheila. Sheila OM. Sini je. Terus dekat 32. OM. Kemudian yang last sekali Janice. OKL. OKL. Okey, Janice 140. $140, 12. Kemudian berdata terus sampai habis L. Okey. Ada 3 warna kat situ. Okay, iaitu Aminah. Aminah, kemudian M. Sheila. Janice. Okey. Siapakah yang memenangi perlumbaan? Okey, dia lari kat sini mula habis dekat 200. Siapa sampai dulu? Tengok siapa sampai dulu. Tengok graf kita yang sampai dulu siapa? Sheila sampai dulu, nampak. Pemenang kedua siapa? Aminah. Janice tak menghabiskan perlawanan. Dia tak habis, dia sampai 140. Betul ni injured kot kan? Jatuh ke apa? Macam ni dah cerita dia. Siapa pemenang dia? Sheila. Jawapan kita macam tu je. Soalan A dia tanya, siapakah yang menangi perlumbaan? Tu dia, Sheila. Dah, 1 markah. Selesai. Okey. B, dia nak apa B? B dia kata apa? Semasa perlumbaan, Aminah tergelincir dan terjatuh. Kan? Okey. Selepas itu dia meneruskan larian. Nyatakan tempoh masa dalam saat sebelum Aminah meneruskan larian. Tengok Aminah. Dia bermula okey lari cantik lah. Kemudian dia jatuh, nampak? Dia jatuh, dia berhenti. Dia berhenti kejap. Kemudian baru dia sambung balik lagi.
Kan? Jadi jarak dia jatuh sini. Ini masa dia jatuh. Masa dia jatuh. Dekat mana dia jatuh? Dekat tempat 100 meter dia jatuh. Kan? Berapa lama dia jatuh? Kita tolak. Berapa lama dia jatuh? 36 tolak dengan 18. 36 tolak 18, kita akan dapat 18 balik. Jadi berapa lama? Dia jatuh selama 18 saat. Sakit-sakit, gosok-gosok. Kan? Jalan balik. Okey? Soalan dia, nyatakan tempoh masa dan saat sebelum Aminah meneruskan lariannya. Kan? Tempoh masa dalam saat sebelum Aminah meneruskan lariannya. Jawapan dia adalah sebanyak tempoh masa dia 18 saat. Okey? Sekejap saya cek Saya cek. Saya rasa macam 18 ke 36. Saya ada bagi jawapan dekat kamu nombor 5. Kita cek nombor 5 sama-sama. 18. 18 betul lah. Risau juga kan? Ajar-ajar lain jawapan. Nanti kamu banyak soalan ni kamu boleh cuba-cuba. Jawapan pun saya bagi sekali. Okay. Jadi 18 saat. Sebab apa? Dia tempoh masa dia jatuh. Daripada 18 sampai 36 kena tolak. C. Semasa perlombaan itu Janice tercedera dan dia berhenti berlari. Betul saya kata Rian. Janice dia terlari. Kemudian nampak dia stop terus. Maksudnya tak sambung lah lagi. Nyatakan jarak Janice dalam meter dari garisan penamat apabila dia berhenti. Dari garisan penamat. Garisan penamat kat mana? Garisan penamat dekat 200. Dia jatuh kat mana? 140. Jadi berapa jarak kita? Berapa dia punya jarak dia? C adalah 200 tolak 140. Dapat jawapan 60 meter lagi nak habis. 60 meter lagi nak habis. Kan? Dia jatuh teruk lah tu. Habis tak ada sambung lah. Okay. D. Hitung laju purata bagi Aminah. Okay. Fokus dekat Aminah. Laju purata. Formula kita. Laju purata sama dengan jumlah jarak per dengan jumlah masa. Jumlah jarak tak ada masalah. Aminah dia lari sampai habis 200 meter. Masa yang diambil oleh Aminah adalah 40 saat. Jadi dia lari sebanyak 5 meter sesaat. 5 meter sesaat. Laju juga 5 meter sesaat ni. Okey. Inilah soalan SPM yang sebelum ni. Dia kebat tau. Kebat. Tapi sebenarnya bila biasa buat, kamu akan nampak idea dia. Okay, nombor 5. Macam mana? Boleh? Ada soalan? Boleh. Okey. Nombor 5. Kita pergi terus nombor 6 pula. Tengok. Graf laju masa. Okey. Jadi maksudnya saya kena pergi ajar kamu graf laju masa. Okey. Masuk graf laju masa pula. Okey. Graf laju masa. Dia lain sikit kena tengok betul tadi graf jarak, ini graf laju. Jadi benda pertama kamu jumpa soalan ni, tengok dulu graf dia jenis apa. Okey, sini. Ini laju. Ini masa. Biasanya laju kalau dia bagi dalam kilometer sejam, jadi masa kita adalah jam lah. Macam tu. Okey. Bentuk yang sama. Sebenarnya bentuk yang sama. Nampak? Bentuk yang sama. Tapi benda dia berbeza. Bentuk yang sama tapi benda dia berbeza. Okey. Contoh kat sini. Saya ambil kat sini. Saya letak je 50. Okey, ini 1. Kemudian sini 3. Okey. Kemudian kat sini bawa 1.
100 ni 4. Contoh. Okey, ni lebih kurang. Untuk tadi kalau kamu ingat graf jarak, benda ni kita panggil dia kadar perubahan jarak. Nampak? Sebab apa? Sebab graf dia jarak. Jadi kalau laju, benda ni kita panggil dia kadar perubahan laju. Ni. Nampak? Yang ni kita panggil dia bergerak macam ni. Ada dua, sama ada naik boleh, turun boleh. Ini kita panggil dia kadar perubahan laju. Nama lain dia juga dikenali sebagai pecutan. Ni. Okey, manakala yang mendatar tu dia bukan tak bergerak, ini dia bergerak. Tapi dia maintain laju dia. Kita panggil dia laju seragam. Okey, kisah dia macam ni lah. Contoh kamu bawa motor ke kereta ke tak kisah. Mula-mula kamu start enjin, kemudian kamu tekan minyak. Tekan minyak makin lama makin laju, makin lama makin laju, makin lama makin laju, makin lama makin laju sampailah kelajuan kamu 50. Jalan biasalah, jalan kampung. Sampai 50 kamu pun maintain. Maksudnya berhenti tak? Kereta tak berhenti. Kita maintain laju tu. Relax bawaan. Lepas tu nak potong. Ada kereta pula nak potong. Nak potong kita pecut lagi. Kita tekan minyak. Kita potong. Tu cerita dia lebih kurang. Ini dipanggil mengalami pecutan. Ini laju seragam. Ini pun pecutan. Ini pecutan. Ini laju seragam. Seragam maksudnya kita kekalkan kelajuan. Ini kita pecut balik. Pecut namanya pecutan lah. Okey. Yang kedua, pertama ni. Yang kedua, untuk bahagian ni, topik graf laju masa, dia ada jarak. Jarak adalah sama dengan luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Okey. Macam mana luas di bawah graf ni? Macam ni luas di bawah graf kan. Okey. Untuk bentuk dia segitiga ni, garis ni bentuk dia ni. Ni kita panggil dia luas di bawah graf. Jadi kamu tengok ada berapa jenis bentuk? Ada 3 jenis bentuk. Sama ada segitiga, kotak ataupun trapezium. Kan? Jadi kita perlu tahu apa? Formula untuk luas ketiga-tiga ni. Jadi luas segitiga formula dia simple je kan. Kalau sini A, sini B. Saya ambil A atas bawah macam tadi ya. Jadi luas dia sama dengan 1/2 A darab B. Luas adalah apa? Jarak. Okay. Kalau petak senang je. Petak dia terus darab je kan. Luas sama dengan A darab B, AB. Okay. Yang selalu mengelirukan, lupa trapezium. Trapezium dia ada tambahan. Iaitu A dia bukan belah sini dah. Dia ini A, ini B, ini C. Yang selari tu AB. Okay. Nak kira dia letak tambah di tengah bagi nampak supaya tak lupa. Bila letak tambah baru kita letak formula kita luas dia sama dengan 1/2 A tambah B. Sebab tu saya tak tambah. A tambah B darab dengan C. Ini cerita pasal apa? Luas trapezium. Untuk apa buat luas? Kalau soalan tanya jarak. Sebab dalam graf laju masa, jarak adalah luas di bawah graf. Okey? Dan macam biasalah kalau kadar perubahan laju tadi, kalau kamu nak guna konsep kadar jarak pun tak apa, itu ambil segitiga sama tak kisah. Ni segitiga pertama, segitiga terakhir. Tak ada masalah. Segitiga je boleh guna konsep yang sama. Okey? Ada soalan? Ni dulu sebelum kita pergi tengok soalan. Cikgu. Ya. Yang AB tu A kali B Yang ni. AB. A kali B. Oh. A kali B kan. Ini jangan keliru dengan laju. Kalau tadi yang kita belajar tadi, kadar maksudnya A bahagi B.
Ni saya kadang-kadang keliru. Yang ni A darab B ni luas. Jarak. Okay. Kalau dia minta kat sini pecutan ataupun kadar melaju, kena ambil A bahagi B. Okay, kita tengok soalan. Soalan mula-mula boleh nampak. Objektif dulu. Nak ada faham objektif ya. Objektif senang faham sikit. Tengok. Ni kan. Okey. Nombor 3 tengok. Graf dia apa? Graf laju masa. Graf laju masa kan. Unit meter saat. Okey, tak ada masalah. Tak ada tukar unit kan. Cek dulu penting, kadang-kadang habis silap. Dalam tempoh 15 saat, jika jarak, nampak cerita dia. Jika jarak yang dilalui oleh bas itu dalam tempoh 15 saat ialah 263.5, cari nilai T. Yang ni kena buat algebra, tapi kita boleh guna kalkulator. Jangan risau. Contoh. Soalan ni. Kita apa? Jarak. Jadi formula saya apa? Jarak sama dengan luas di bawah graf. Ada berapa bentuk? Ada 2 bentuk. Okey. Jadi saya ambil bentuk dia. Yang pertama trapezium. Nampak? Trapezium ni. Campur dengan kotak. Campur dengan kotak. Sama dengan berapa dia bagi jarak dia? Dia bagi 263.5. Macam tu. Okey. Untuk trapezium apa yang kita perlukan? Kita perlukan A dia. Dekat graf kita berapa? Q. Q kan? Q ke 9? 9. Q pula. Tak boleh kira nanti. 9. Lebih kurang je 9 dengan Q kan? 9. Okey. Yang belah kanan dia? 16. Bawah dia? T. Macam tu. Okey. Kotak pula macam mana? Tinggi dia 16. Bawah dia 18 tolak T. Jadi. Okey. Masukkan formula kita. Trapezium 1/2 campur. 9 campur dengan 16 darab dengan T. T pun saya letak dalam kurungan. Silap. Okey. Tambah dengan kotak apa? Darab terus saja. 16 darab dengan 18 tolak T. Sama dengan 263.5. Okey. Nak selesai ni boleh pakai kalkulator terus. Kamu ikut je kalkulator kan. Tulis ni, tekan kalkulator. Ni tekan kalkulator. Tolak. Nampak. Okey. 1/2 saya akan tekan 0.5. 1/2. Kemudian kurungan 9 tambah 16. Tutup kurungan. Jumpa T. T itu biasanya saya akan tulis alpha X. Jadikan dia X sama. Okey. Kemudian tambah. Teruskan je perjalanan dia. 16 kurungan 18 tolak T. Apa saja yang keluar tu abaikan. Kita pula habis lagi buat. Dia sibuk nak kira dah. Tutup. Okey. Sama dengan. Ini abaikan. Kalkulator ni macam ni. Kan? Tak sabar nak kira. Sama dengan kamu tekan alpha calculate. Dia akan keluar sama dengan. Okey. Kemudian sama dengan berapa? 263.5. Okey. Nampak dapat jawapan tu, kita pergi solve kan. Solve maksudnya kita tekan apa? Kita tekan shift calculate. Shift calculate nampak? Solve. Solve. Shift calculate. Tekan je. Kalau kalkulator saya terus dapat jawapan ni. Kalau kalkulator kamu mungkin 2 kali. Shift calculate 2 kali. Cuba try. Kalkulator ni dah dapat jawapan dah 7. Jadi terus kita pergi dekat ni, tulis T sama dengan tulis sebab objektif dia jawapan ni, soalan dia. Terus 7.
Kertas 2 pun boleh pakai kaedah ni, tak ada masalah. Tapi kena tulis dulu. Okey. Macam mana? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Kita pergi soalan nombor 2 kan. Nombor 2 pula. Untuk topik ni nombor 2, nombor 4. Nombor 4. Rajah berikut menunjukkan graf laju masa. Rajah berikut menunjukkan graf laju masa bagi sebuah kereta dalam tempoh 15 saat. Okey. Soalan dia. Hitung laju purata. Dia nak laju purata. Panjang cerita ni, nampak soalan pendek je kan. Panjang jalan kerja dia. Sebab apa? Bila kita tengok untuk graf laju dengan masa, formula dia sama. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Masalahnya kat sini, untuk graf laju, jarak adalah luas. Jadi, kita kena pergi buat jumlah luas keseluruhan. Jadi, saya kira kat sini je lah. Kan? Okay, segitiga nampak ni. Segitiga dia, bawah 6. Tinggi dia 8. Jadi, luas dia adalah sama dengan 1/2 darab 6 darab 8. Ambil kalkulator, kamu tekan, kamu akan dapat jawapan dia 24. Untuk ini. Segitiga ni tulislah ni. Kau 24. Okay, kemudian sebelah dia jumpa trapezium. Apa formula untuk trapezium pula? Trapezium formula kita adalah 1/2 kiri campur kanan. Sebelah kiri dia 8. Campur sebelah kanan dia 24. Okey, masa dia berapa? 6, 10. 6, 10 maksudnya 4. 10 tolak 6 4. Tekan kalkulator. Kamu tekan kalkulator kat sini, kamu akan dapat jawapan dia 64. Tekan kalkulator. Kata tu tak apa. Okey. Dan yang ketiga, kotak. Kotak senang lah. Kotak. Luas dia apa? Tinggi dia 24. Darab dengan lebar dia 15, 10. Maksudnya 5. Dapatlah kamu tekan kalkulator, dapat 120. Okey, dapatlah kita kira berapa jumlah jarak, campur semua. 24 campur 64 campur dengan 120. Kita akan dapat jawapan kat sini berapa? 100. Tekan tiba-tiba otak tak boleh berfungsi. Okey. Ya. 24 campur 64 campur 120. 208. Saya tulis dulu Masa 15. Okey, ni 208 bahagi 15. Dapatlah jawapan kita. $13.87. Dapat jawapan. Okey, bila kita bundar, jadilah 13.9. Jawapan C. Boleh? Boleh faham? Okey. Nombor 5. Nombor 5 kat sini, tengok graf dia. Laju masa juga. Rajah berikut menunjukkan graf laju masa bagi sebuah motosikal dalam tempoh 9 saat. Okey. Hitung kadar perubahan laju. Kadar melaju apa? Segitiga. Kan? Terus ni mudah je ni segitiga dia. Okey. Cuma bila segitiga kena ingat dia ada 2. Sini, sini.
Yang naik ni positif. Kalau turun negatif. Ingat naik positif, turun negatif. Okey. Jadi kat sini tinggi dia 11/3. 11/3 sini 8. Okey. Yang ini 5. Itu. 5. Jadi jawapan kita macam mana tadi kadar? Ambil atas bahagi bawah terus. Jawapan kita adalah negatif. Kenapa negatif? Turun. Negatif 8/5. Itu dapat jawapan kita. C. Boleh? Okey. Okey. Kita pergi kertas 2. Dua terus. Kertas 2 graf laju. Okey. Ni saya putus step besar sikit. Tadi kecil. Tak nampak. Dia. Graf laju masa. Okey. Sekejap. Saya ambil kertas. Nombor 6. Nombor 6 dulu. Nombor 6. Tengok graf ni. Rajah berikut menunjukkan graf laju masa satu zarah dalam tempoh 10 saat. Jarak yang dilalui oleh zarah itu, nampak? Dia kata jarak. Highlight sekejap. Okay. Jarak yang dilalui oleh zarah itu dalam tempoh 10 saat ialah 265. Maksudnya 10 saat macam mana? Semua 0 sampai 10. Jadi macam tadilah. Iaitu luas dia adalah 265. Jadi kita kena keluarkanlah jawapan kita ni. Kan? Jarak sama dengan 265. Jarak juga adalah luas. Ada berapa bentuk? Ada 2 bentuk. Yang pertama bentuk dia adalah trapezium juga. Tengok bentuk dia. Besar ni. Ni besar sikit. Campur dengan trapezium kecil sikit. Terus. Sama dengan 265. Saya biasanya kalau melibatkan luas ni saya lukis. Supaya tak careless. Tak ada yang tersilap. Okey. Sebelah kiri kita 10. Sebelah kanan yang tinggi ni sampai 40. Bawah kita 0 dengan 7. Okey. Yang kecil ni pula tinggi sebelah kiri dia 40. Sebelah kanan dia U. Nampak? Tengok. U. Okey. Bawah dia 10 dengan 7. 10 tolak 7, 3. Dah, masukkanlah ke dalam formula kita. Kita dapat ini 1/2 10 tambah 50 tambah 50 pula. 10 tambah 40 boleh tulis terus jawapan pun tak apa, 50. Darab dengan 7 campur dengan ini pun sama juga 1/2 40 campur dengan U darab dengan 3 sama dengan 265 macam tu. Kan? Ambil kalkulator, tekan. Cuba. Ambil kalkulator. 0.5 1/2 senang. 50 dengan darab 7. Nak tulis darab pun tak apa, nak buat kurungan pun tak ada masalah. Sama je situ dia. Campur dengan 0.5. Okey, kurungan 40 campur U. 40 campur alpha X. Tutup balik. Darab dengan 3. Jumpa sama dengan alpha. Calculate. Kemudian letak 265. Dapat jawapan terus. Calculator kamu kena tekan apa? Shift calculate. Solve. Dapat jawapan U dia adalah
20. Okey, algebra ni soalan macam ni dalam exam pakai kalkulator je. Kita satu kan. Jadi kita akan dapat U dia sama dengan 20. Okey, dapat siap nilai U. Ni kertas 2 ni. Macam ni kat jalan kerja dia. Pakai kalkulator juga. Okey. B pula. B. Laju purata 7 saat yang pertama. Nampak? 7 saat pertama maksudnya ini je dia nak. Situ saja dia nak. Jadi laju sama dengan okey. Jarak per masa. Kan? Laju purata dan 7 saat yang pertama. Jarak per dengan masa. Okey. Berapa jarak yang gambar dia ni kira ni. Ini jawapan dia. Nampak? 50 kali 7 bagi 2. Tekan kalkulator, itu saja. $175. Berapa dia punya masa dia? 7. Dapatlah laju dia. Sekejap. Laju purata, betul. Bukan laju, sorry. Laju purata, jarak bahagi masa. 25. Okey, ini kita panggil dia laju purata. Jumlah jarak bahagi masa. Jarak kena kira luas. Kena kira luas. Okey. Kadar perubahan laju zarah itu 3 meter terakhir, 3 saat terakhir. Ini senang lah. Sebab kadar perubahan laju ada 2 je. Satu kat depan, satu kat belakang. Yang pertama dan terakhir. Soalan nak terakhir, kita ambil keluarkan belakang. Macam tu sudah. Berapa tinggi dia? 40 tolak U. U kita dah ada belum tadi? Dah ada 20 U tadi. 40 tolak 20, tinggal 20. Sini 10 tolak 7, 3. Positif, negatif? Negatif. Jawapan kita adalah sama dengan negatif 20 per dengan 3. Okey, itu soalan contoh. Boleh ada soalan? Tanya dulu. Okey? Tak ada, cikgu. Tak ada Kita buat satu lagi Lagi soalan. Sempat kita ada masa sikit lagi. Saya tengok soalan nombor 7 lah. Kebat ni. Ada 2 kebat. Okey. 7. Saya turunkan besar sikit. Dia nampak clear sikit. 7. Cantik. Okey, nombor 7 kita tengok. Dalam rajah berikut, OQW adalah graf laju masa darah A. Macam tadi lebih kurang juga dia ada A ada B. OQW. OQW sini. Darah A. Okey, kemudian PQRST. PQRST. Ni PQRST. Zarah B. Okey. Hitung nilai T jika zarah bergerak dengan laju seragam selama 12 saat. Mana laju seragam? Zarah A. Tengok zarah A. Laju seragam mana? Ni yang rata ni. Laju seragam.
Maksudnya, berapa lama dia bergerak laju seragam? T tolak 4. Nampak? Masa dia ambil T tolak 4. Berapa dia kata? 12. Selama 12. Jadi siapa T? T sama dengan pindahkan 4 ke sebelah. Jadi 12 campur 4 sama dengan 16. Macam tu je. Okay. B pula dia minta apa? B dia minta situ nilai V jika jumlah jarak yang dilalui oleh zarah B dalam tempoh T ialah 330. Zarah B, jumlah jarak dia 330. Apa jumlah jarak? Luas semua. Okey. Ada berapa bentuk tengok. Ada berapa bentuk. Kalau kita tengok betul-betul bentuk dia kat sini adalah ada 3 saya nampak lah. Ada 3 kan. Jadi yang pertama sekali trapezium. Besar trapezium ni. Campur dengan ada kotak kecil satu. Campur dengan segitiga. Okey. Dapat tengok Untuk trapezium ni tinggi belah kiri dia V. Belah kanan kita terus sampai ke R ni. Ni R. Ni R. Ni P Okay. R kat sini 15. Okey. Sini apa? 8. 8. Kotak kita pula tinggi dia 15. Lebar dia 12 tolak 8. 4 kan? 4. Segitiga. Tinggi 15 juga. Masa dia T kita tadi apa? 16. 16 tolak 12, 4. Okey. Kita dapat kira ni. Dia tanya apa itu? Dia kata cari nilai V. Dia kata jumlah dia berapa semua ni? 330. Kita buat macam tadi lah. Trapezium. 1/2. Kiri campur kanan. V campur 15. Darab dengan bawah 8. Campur dengan kotak. Kotak tak ada apa. Darab terus dia. 4 darab 15. Segitiga. 1/2. 4 darab 15. Sama dengan 330. Okey. Kamu tekan kalkulator, kamu dapat V. Cuba tekan. Tekan tengok 0.5 alpha X. V pakai X kan. X campur 15. Kemudian 8 tutup balik. Campur dengan 4 darab 15. Campur dengan 0.5. 4 darab 15. Okey. Sama dengan alpha calculate. Sama dengan 330. Okey. Lepas tu kamu buat apa? Shift calculate. Dapat jawapan kita X sama dengan 45. Cuba. X dia V lah. V dapat 45. Selesai. Okey. Soalan terakhir soalan 7 ni. C dia. Kadar perubahan laju zarah A dalam 4 saat yang pertama. Dia senang balik. Nampak? Kadar perubahan laju maksudnya apa? Segitiga. Siapa punya? A punya. Sini dia ada. Saya keluarkan segitiga dia. Okey. Tinggi dia berapa? 30. Lebar bawah dia 4. Dapat jawapan kita kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju sama dengan 30/4. Dapatlah jawapan kita kat sini. Berapa 30 bagi 4? 7.5.
7.5. Siap. Boleh? Semua? Okey, dapat idea sikit macam mana nak jawab soalan ni lah. Ni kamu try lah, saya ada tinggal kat kamu beberapa soalan lagi. Tengok, boleh cuba. Ada graf, banyakkannya graf laju sebab tahun ni ramai yang target graf laju. Graf laju masa ramai yang target. Jawapan pun ada kat belakang, kamu try. Kalau kamu sangkut nanti kamu boleh tanya saya. Macam mana? Okey? Jadi untuk hari ni sampai sini dulu. Kan? Besok kita akan sambung sikit yang mana kita nak bincang topik ni kalau ada sangkut ke. Kan? Lepas tu saya akan terus pergi masuk topik. Dari lurus saya dah ajar kamu, betul tak? Kita pergi terus dekat ketaksamaan. Ketaksamaan, insyaAllah. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Cikgu.